Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we will continue to chapter 7 or topic 7, Finances of Local Authorities in Malaysia. Okay, chapter ni adalah berkaitan dengan keuangan, pengurusan keuangan untuk local authorities ataupun local government in Malaysia. Okay, learning outcomes. Number 1, define financial autonomy. Apakah yang dimaksudkan dengan financial autonomy? Number 2, identify local government sources of revenue. Okay, kita akan tahu berkenaan apakah sumber-sumber pendapatan bagi local government. Number 3, a closer look at assessment tax, cukai taksiran. Number 4, assessment tax. Apakah maksud cukai taksiran? Identify the problems. Number 5, identify the problems dealing with assessment tax. Dan apakah isu-isu ataupun masalah yang berkaitan dengan cukai taksiran. Okay, number 6, highlight the types of financial aid provided by federal and state government. Dan kita akan melihat jenis-jenis bantuan keuangan daripada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri to local government kepada local government. And the last one, explain the financial challenges faced by local government. Dan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh local government dalam menambah pendapatan mereka. Dan sudah tentu akan ada halangan-halangan yang perlu dihadapi oleh local government dalam mengutip cukai. Okay, this is example for parking fees for MBSA. 40 sen per hour. Ini contoh lah. Bagi bandar lain lah. Dia punya kos ataupun harga parking kereta. Dia sendiri. Okay. Forms of financial autonomy. Apakah bentuk-bentuk financial autonomy? Pertama adalah self-financing or cost recovery through user charges, iaitu charge yang dikenakan kepada pengguna. Siapa pengguna? Kita lah. Kita bayar parking, kita buat perniagaan, dan kita kena bayar lesen kepada majlis daerah. Co-financing or co-production arrangement through which the users participate in providing services and infrastructure through monetary or labor contributions. Okay, next. Expansion of local revenue through property or sales tax, ataupun melalui cukai-cukai bangunan ataupun cukai jualan. Indirect charges lah kita panggil. Ataupun intergovernmental transfers that shift general revenues from taxes collected by the central government to local government. Ataupun cukai yang dikutip oleh LHDN and then kerajaan pusat bagi kepada local government sebahagiannya. Macam tu. Ataupun authorization of municipal borrowing and the mobilization of either national or local government resources through loan ataupun pinjaman. Okay. Saya ulang balik. Self-financing ni daripada cukai-cukai yang dikenakan kepada pengguna, iaitu orang awam lah. Bayar parking dan sebagainya, sewaan. Yang kedua adalah co-financing ataupun co-production arrangement, which the user participate in providing services. Ini kerjasama lah. Dia buat JV dan sebagainya. Yang ketiga, melalui cukai-cukai bangunan, property tax. Yang itu indirect. Ataupun bantuan daripada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Okay, revenue of local authorities. Number 1, Peninsular Malaysia Local Government Act 1976 yang diguna pakai, iaitu Government Act 171. Bagi Sabah, Local Government Ordinance 1961. And Sarawak, Local Government Ordinance 1948. Okay, yang ni Kuching, yang ni City of Kuching North. Okay. Main sources of revenue ada kat sini.
3. Okay, number 1 tax, mainly property tax lah, iaitu cukai bangunan lah, ataupun cukai bangunan lah, harta benda. Yang kedua adalah non-taxes, iaitu bukan cukai, contohnya seperti fees, bayaran-bayaran yang dikenakan, lesen ataupun saman. Dan yang ketiga adalah number 3, financial grant from upper level of government, daripada bantuan kewangan daripada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Okay, Ministry of Housing and Local Government has classified all local authorities income into 6 categories. KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, telah membahagikan pendapatan kerajaan tempatan ini kepada 6 kategori. Okay, number 1, assessment rate, iaitu cukai taksiran bagi sumber-sumber yang dikutip cukai daripada land base. Land base maksudnya kalau ada bangunan ataupun rumah, cukai pintu lah yang dibayar bagi setiap rumah dan juga bangunan yang wujud di dalam pentadbiran kerajaan tempatan tersebut. Yang kedua ialah number 2, license, melalui lesen-lesen perniagaan. Number 3, rentals, sewaan. Kalau ada dewan dan sebagainya boleh sewa. Contohnya majlis daerah Machang, dia buat sewa, ataupun MBSA, dia bagi sewa dewan tu, dewan MBSA untuk buat katakan Maharaja Lawak ke, Maharaja Lawak Mega ke, ataupun Gegar Vaganza ke. Dia sewa dan dibayar kepada MBSA. So dapat hasil lah. Government grant, bantuan daripada kerajaan pusat contohnya. Car parking charges, charge parking kereta, ataupun yuran bagi pembangunan, planning fees, iaitu sebelum kita bina bangunan dan juga rumah, kita kena submit plan dan dibayarlah beberapa ribu sebelum boleh bina, kelulusan pembinaan itu. Compound, saman, fines dan juga interest. Seterusnya loan daripada higher government, ataupun kita pinjam daripada local government, pinjam daripada bank, ataupun local government pinjam daripada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri lah. Okay, first we go to land-based sources of revenue. This is normally called the property or assessment tax. Ini biasanya kita panggil property tax ataupun assessment tax, cukai taksiran, ataupun lebih mudahnya cukai pintu lah. Or rate, which is a form of local tax raised from taxpayers who are owners of land. Katakan you adalah pemilik tanah, building, bangunan ataupun rumah within the local authority area, di dalam area pentadbiran majlis daerah ataupun local government. Example macam-macam lah, Pasir Putih. Kalau you duduk dekat Kota Baru, you bayar dekat Kota Baru lah kepada MPKB. Kalau duduk MBSA, bayar pada MBSA Shah Alam kan. Under this principle of fiscal autonomy, tax rates can vary among different local government units as long as they are within the ceiling that are prescribed under the law. Dan cukai taksiran ni dia ada ceiling dia. Contohnya bagi kerajaan Kelantan, dia ada ceiling dia. Terengganu ada ceiling dia. Ceiling maksudnya harga yang paling tinggi. Maksudnya semua majlis daerah dalam negeri Terengganu ke, Kelantan ke, ada maksimum yang boleh dikutip untuk setahun tu. Katakanlah 200. Cukai pintu setahun adalah 200 maksimum. So mana-mana majlis daerah di Terengganu ke ataupun di Terengganu lah kita ambil contoh, tak boleh lebih daripada 200. Ceiling tu maksudnya harga paling tinggi ya. The assessment tax is imposed at different rates according to the location and of the properties either within or outside the city centre. Dan kadar dia adalah berbeza bergantung kepada dia kedudukan dia. Kalau dia duduk luar bandar ataupun dalam bandar berbeza. Dalam bandar mungkin lebih mahal. Also differ according to the land use, dan juga berbeza mengikut kegunaan tanah. Kalau tanah untuk industri lagi mahal. Tanah untuk kediaman murah sikit, tapi kalau tanah untuk pertanian murah. Industrial and commercial land need to pay higher assessment tax compared to residential land. Rumah dengan kediaman, kalau rumah
murah, lebih murah berbanding dengan komersial. Contohnya bangunan-bangunan perniagaan. Dia lebih mahal cukai pintu dia. Okay, there are two ways to calculate the tax. Ada dua jenis cara pengiraan cukai ni. Number one adalah annual rentable value of the property. Mengira daripada berapakah tahunan, jumlah tahunan sewaan rumah. Katakan kita anggarkanlah rumah yang kita duduk tu kalau sewa berapa dan kali dengan 12 contohnya. Ini cara yang pertama lah. Okay, kita ambil contoh. For example, a residential house, rumah di Kota Baru, area can collect 600 per month. Katakan rumah tu anggaran dia lebih kurang 600 bulan sewa kalau disewa. Ya. Dan in a year, dan 600 kali 12 sama dengan 7,200, 7,200 per year. Nanti dulu. Lepas tu, sewaan tu kena kali dengan 12. Sewaan bulanan tu kali dengan 12. Kita anggarkan ini saja. Okey, kalau lagi besar rumah, lagi mahal lah. Okey, 600 ni kita ambil contoh standard. Kalau Kota Baru ni rumah teres lah. Ataupun rumah semi-D. Setingkat boleh lah 600 di KB. Okey. Supposing the percentage imposed by the council is 5%. Katakan MPKB tetapkan 5%. Kadar cukai pintu. Okey, so macam mana nak kira? Okey, 5% ini kena kali dengan 7,200. Kira-kira dia akan keluar 360. So 360 per year ini adalah assessment tax bagi rumah tersebut. Kalau rumah lagi besar. Katakan rumah tu 1,000 dah. 1,000 kali dengan 12, 12,000. 5%. 5 kali 12 sama dengan 600. Itulah cara kira dia. Okey. Kalau rumah tu sewa 2,000, 2,000 kali dengan 12. Lepas kali dengan 12 tu, kali dengan berapa persen? Katakan kali dengan 5, kali dengan 5. Dapat keluar lah. Contoh paling mudah tadi saya kira 1,000, katakan harga, bukan harga, sewaan rumah tu boleh letak sewa 1,000 lah. Rumah tu rumah besar. Katakan rumah teres 2 tingkat sewa 1,000 sebulan. Kali dengan 12 dulu. Jadi 12,000 dah. Okey. Katakan cukai yang dikenakan oleh PKB, cukai pintu adalah 5%. So 5% tadi kali dengan 12,000. 5% daripada 12,000 tu. Keluarlah 600. Setahun. Bukan sebulan ni kena bayar. Cukai pintu ni setahun. Okay. Tak banyak. Kalau yang ni contohnya tak. 360 bagi dengan 12. Berapa sebulan? RM30 lah. Lebih kurang. Cukai pintu. Je. RM30 bermaksud dengan sehari. Itu cukai yang perlu dibayar kepada local government. Kalau kita tak bayar, local government boleh saman lah. Satu. Yang kedua, macam mana dia nak generate income kalau kita tak bayar? Okay. Second, yang kedua, cara yang kedua, tadi cara yang pertama. Sebab dia kata ada dua cara kat sini. Cara yang pertama tadi, kali 12. Lepas tu kali pula dengan berapa persen yang dicah. Katakan tadi 5%. Okay. Yang kedua, second, rating method. Menggunakan sistem rating. Based on the improved value of its holding and not on its annual value. Dan tidak digunakan setahun. Dia gunakan rating method. Apa maksud rating? Okay, example in Johor. Di Johor kita tahulah. Sewa rumah pun agak mahal. Okay, JB contohnya. The maximum that can be imposed is 5%. Katakan 5% ni adalah maksimum dah yang ditetapkan oleh Johor, kerajaan Johor. Okay, contohnya, if your property is valued at 7,000, katakan nilai property itu adalah 7,000 and in 5 years it goes up to 14,000. Katakan dalam masa 5 tahun naik pula jadi 14,000. Then you will be taxed, let's say 2%. 2%. Okay. Katakan 2%. Ini setahun ni, setahun. Setahun. Okey, katakan 2% of 7,000 only which will be 140. Dia macam tu. Dia ikut
Dia setahun juga. Yang ni 7,000 juga. Katakan 5 tahun lagi dia akan naik jadi 14,000 setahun sewaan tu. Bagilah dengan 12 berapa kan. Okey. Lepas tu, you akan kena tax 2% saja. Tidak 5%. Kenapa? Sebabnya dia adalah mengikut rate. Mengikut rate. Ataupun rating method. Maknanya, harga tu boleh meningkat dan harga tu boleh berkurang. Tengok kepada tahun. Katakan pada tahun tu kejatuhan ekonomi, dia mungkin turun sampai 2%. Tapi kalau tahun tu kerajaan nak 5%, 5% lah. Jadi kat sini dia guna 2% saja tahun tu. Jadi kalau 2% murah je lah, 140. Kalau anggaran tahunan rumah tu adalah 7,000. Dia kira gitu tu. Okey, ini contoh-contoh rates cukai yang ditetapkan berapa ceiling yang saya cakap tadi lah. Kalau residential imposed by LG in Malaysia ni, dekat Malaysia ni normally macam ni. Okey, bagi rumah normally from 5% to 13%. Hingga 13% je paling tinggi. Tak boleh lebih lah. Commercial, bangunan-bangunan perniagaan contohnya macam bank, bangunan-bangunan kedai dan sebagainya, supermarket dan sebagainya, 6 to 13. 13 juga. Industrial, kawasan kilang, 6 to 13. Tapi kalau agriculture ataupun tanah kosong, tak ada apa benda, tanah saja ada, maka 2 ringgit pula dah. 2% to 7%. Sebab tu saya kata tadi agriculture murah ataupun tanah kosong. Yang ada hanyalah lalang dan makhluk halus. Ini boleh menyebabkan disita. Kalau you tak bayar cukai pintu ni, rumah you boleh dirampas. Sita. Dia tak rampas, dia macam tak boleh masuk lah. Ataupun kedai ataupun bangunan you akan disita. Dia gunakan yellow tape tu. Tengok. Ni contoh sita. Ya, barang-barang you boleh dirampas tau. Sales of movable property due to tax area. Bangunan tu dia tak rampas lah, tapi katakan TV ke apa ada dia ambil. Opsita ni. Opsita. Ni contohnya hotel ni. Terbudget contohnya. Dia akan pergi ambil barang. Lepas tu you kena bayar dulu. Baru boleh dapatkan barang you balik. Bayar denda tu lah. Okey. Tadi adalah yang kita belajar tadi, assessment tax ni bagi bangunan yang wujud. Ataupun tanah. Ataupun bangunan rumah yang ada. Yang duduk atas tanah. Sekarang ni adalah yang tak berkaitan dengan tanah. Ataupun yang tak berkaitan dengan rumah ataupun bangunan lah, senang. Non-land based sources of revenue. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, first we go to number 1. Licenses and permits. Number 2, fees and charges. Rental, sewaan, compound, saman. Interest and investment earning. Kalau dia melabur, dia ada katakan MBSA ataupun MBKB ada duit, dia letak dalam bank dan dapat interest, dapat faedah, ataupun dia pergi invest mana-mana saham lah. Okay, yang dibenarkan oleh Kementerian Kewangan dan juga Kerajaan Negeri lah. Loan, pinjaman, grant ni bantuan. Pinjaman kena bayar balik, loan kena bayar balik. Kalau dia pinjam daripada Kerajaan Pusat atau Kerajaan Negeri ataupun bank, kena bayar. Tapi kalau grant tak kena bayar, sebab grant ni adalah bantuan. Dia bagi free, Kerajaan Pusat bagi free dan juga Kerajaan Negeri bagi free, tak kena bayar balik. Okay, first we go to licenses and permit. Categories of licenses. Number 1, processing and manufacturing food and food related product. Ini contohnya tempat lesen perniagaan untuk mengeluarkan makanan, IKS lah. Jual keropok ke, ataupun krepek ke, ataupun apa-apa sekarang ni kan berniaga online lah tu. Businesses, businesses industry. Ini bagi perniagaan lah. Dan juga perkilangan. Businesses ni saya ambil contoh kedai ataupun bank. Yang tak berkaitan dengan makanan lah. C, hotel lah. Hotel, rumah tumpangan ataupun entertainment. Entertainment ni macam pusat hiburan lah. Macam karaoke, cinema, panggung wayang, lagi pub kalau ada, ataupun night club lah. Yang ketiga, yang D adalah hawker and food stall lah. Ni gerai-gerai kecil lah. Purpose of issuing license is control the establishment, ownership and activities of business. Dia adalah untuk mengkontrol, mengawal. Kalau tak, siapa-siapa boleh berniaga.
Siapa-siapa boleh menjual, buat bisnes. Sama ada bisnes tu terutama berkaitan dengan entertainment lah. Ada yang haram lah. Kalau judi haram. Judi ada dua jenis. Judi yang berlesen dan judi tak berlesen. Yang tak bolehnya judi tak berlesen tu. Itu dari sudut undang-undang lah saya cerita. Bukan dari sudut agama. Dari sudut agama judi memang semua tak boleh. Tapi dari sudut kerajaan undang-undang civil ni, pusat judi yang beroperasi tanpa lesen ni dikira tidak sah. Kalau sudut agama semua tak boleh dah. Kena jelas tu situ. Licenses are the second major revenue sources of LG. Licenses ni, bayaran-bayaran daripada lesen perniagaan dan sebagainya ini adalah yang kedua terbesar selepas cukai pintu. Sebab cukai pintu semua wajib bayar. Perniagaan ni kalau kita tengok lagi besar bandar itu lagi banyaklah hasil. Macam KL. Oh banyaklah. Besar dia BKL. MBSA. Mana-mana besar. Ampang. Petaling Jaya PJ. Ipoh. Johor Bahru. Itu bandar-bandar besar. Penang. Georgetown contohnya. Bandar-bandar besar yang banyak perniagaan lagi banyaklah hasilnya. Kalau bandar-bandar kecil ataupun kampung apa ni, majlis daerah yang luar bandar, kecil lah macam-macam. Mana ada kedai sangat. Any kind of premise-based business, macam restoran, gerai-gerai. Gerai burger pun kena bayar. Kedai runcit kena bayar. Kalau kita pergi gerai burger ataupun kedai runcit, gerai burger lah. Gerai tepi jalan tu jual burger. You tengok, dia ada lesen. Lesen tu dia bayar, katakan RM70 ke RM80 setahun lah. Sebulan ya, setahun. Dia kena bayar. Charges are vary. Charge yang dikenakan itu berbeza. Mengikut aktiviti. Kalau setakat gerai burger tu RM70, RM80 lah setahun. Contohnya 100 ke 90 ke setahun. Ya. Jual burger banyak. Sehari beratus-ratus biji jual. Awak je beli. Okay, fees and charges. Ini bayaran yang dikenakan. Contohnya, impose charges for service provided such as removing bulky rubbish. Kutip sampah yang biasa tu tak kena bayar sebab kita dah bayar cukai pintu. Tapi kalau lebih ekstra, contohnya buat renovation rumah dan sebagainya, nak minta majlis daerah supaya clearkan sampah tu kena bayar lah. Ataupun sampah yang berlebihan lah, yang ekstra. Charge fees for certain services such as planning fee is charged for development plan. Planning fee ni macam ni, kalau you nak buat rumah, you kena hantar you punya plan rumah tu ke majlis daerah ataupun majlis perbandaran ataupun majlis bandaraya terlebih dahulu. Dah dapat kelulusan, kena bayar. Dia tak boleh buat rumah macam tu je. Nanti kena roboh. Kalau tak lulus, kena roboh ataupun kena denda lah. Biasanya dia denda lah. Tapi kalau rumah yang you buat itu melanggar, Kelantan panggil langgar tara, ataupun melanggar peraturan ataupun lebih daripada rizab jalan yang ditetapkan oleh JKR ke majlis daerah ke, memang kena roboh. Kalau buat rumah lebih daripada tanah you, kena roboh. Ataupun kena jalan, kena roboh. Tapi kalau duduk atas tanah you lagi, cuma tak bayar, tak submit plan je, biasanya kena bayar denda sajalah. Another good example is fees for billboard and parking. Contohnya bayaran parking dan juga papan iklan. Ikutlah signboard ke, billboard ke, banner ke. Okay, number 3, rentals. Itu dari sudut sewaan. Rental is a strong income for the local government. Contohnya kalau ada dewan, nak sewakan dewan dan sebagainya, ataupun tapak pasar malam, tapak pasar tani, tapak expo, tapak dewan, itu semua adalah sewaan. All local authorities let out market spaces. Mereka sewakan pasar-pasar, mereka sewakan macam pasar macang tu bayar sewa tu. Pasar Tanah Merah dan sebagainya tu. Makcik-makcik ada negos itu dia bayarlah sewa. Hawker stall kalau ada lah, gerai-gerai yang disediakan, ataupun business complex. Macam saya dah cerita. Majlis daerah Macang ni, dia bangunan Eko Jaya di Macang tu adalah bangunan majlis daerah Macang yang disewa oleh Eko Jaya. Sama juga belakang tu dekat Pejabat Pos, kedai RM2. Kedai RM2 dan juga sebelah tu Kemudi Timur Elektrik tu. Itu adalah bangunan majlis daerah Macang yang disewa. So kedai RM2 tu sewa lah. Kemudi Timur tu sewa dengan majlis daerah Macang. Dewan tepi tu, dewan majlis daerah, ataupun padang sebelah tu, macam stadium kecil tu kan, boleh sewa juga. Kalau nak buat sukan lah kan, bayar sewa lah.
Community halls, dewan dan juga night market trading site dan juga kawasan tapak pasar malam tu. Dia jual tapak. Kalau Kelantan ni hok surat wak kacak iya ataupun kata panjang wak kacak iya lah. Ya, pasar malam wak kacak iya tu adalah sewa tapak tu. Dibayar kepada siapa wak kacak iya ni? PKB lah contohnya. Example, Petaling Jaya City Council earn substantial amount of revenue from MBPJ Tower. MBPJ ni dia kaya. So dia ada tower, ada menara. Kalau pergi dekat PJ Kuala Lumpur, you boleh tengok lah. Ada menara MBPJ dan dia sewakan menara dia tu. Dia tak guna semua untuk pejabat dia. Dia sewakan juga kepada orang luar. So orang luar akan bayar sewa. Next, compound notices and fine. Ini saman lah. Kalau you parking merata kena bayar. Saman. Kena claim kereta kena bayar 100 lebih. Apa buang sampah. Ataupun you berniaga tanpa lesen ya. Ni bulan Ramadan ni banyak ni. Berniaga tanpa lesen ya. So kena bayar lah saman. Tu standard lah. Parking tak bayar. Kena saman lah. Interest and investment earning. Ni kalau dia melabur. Melabur bukan melabur mengata-kata. Di bank ataupun financial institution yang dibenarkan oleh Ministry of Finance dan juga kerajaan negeri sahaja. Loan. Okey, pinjaman. Sebenarnya kita dah tengok dah ni ya. Daripada yang sebelum ni peruntukan yang diberikan oleh kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Tapi tak apalah, kita tengok balik ya. According to section 41 and 46 of the Local Government Act 171, local authority can get loans. Boleh dapatkan pinjaman ya. Under section 41 dengan kebenaran consent from the state government boleh pinjam ya. Untuk apa? Local government boleh pinjam daripada bank untuk apa? Acquiring land. Okay, dia nak beli tanah boleh. Nak buat bangunan boleh. Execution of any permanent work or replacement of any vehicle. Sama ada dia nak buat ubah suai bangunan ke apa dah. Ataupun dia nak beli lori sampah. Dia nak beli jentolak ke. Dia nak beli kelengkapan untuk dia buat kerja lah. Yang berkaitan dengan sampah ke. Nak beli alat untuk dia hias. Kita panggil apa, taman ke. To pay off existing loan ataupun buat pinjaman baru untuk bayar pinjaman lah dampung. According section 46 bla 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 171, local government can also borrow for special purpose. Boleh juga buat pinjaman khusus untuk any development for residential. Boleh buat untuk taman perumahan, boleh buat bangunan dan juga boleh buat industri. Tapi kena dapat approval from state government juga. Kata kena buat projek lah ni, macam bandar baru. So dia boleh buat pinjaman. Ya, kalau kita tengok contohnya macam Majlis Daerah Pasir Putih, dia buat Pasir Putih Central. Dia buat JV dengan syarikat swasta lah. Kalau dia tak ada modal, dia boleh buat. Lepas tu dia cover balik lah. Lepas dia dah dapat untung jual bangunan dan sebagainya tu. Dekat Econ Safe dekat Pasir Putih. Types of financial aid provided by federal and state government. Okay. So ada bantuan daripada state government. Yang tadi loan kena bayar balik kalau pinjam. Tapi kalau bantuan ni tak kena bayar lah. Bantuan ni memang dia bagi ya. Kerajaan pusat bagi ataupun kerajaan negeri bagi. Okay. Local government receive 5 type of grants. 5 jenis Okay. Yang pertama 2 from the state government. 2 daripada state government iaitu equalization and development grants. And 3 from federal government. Dan 3 daripada kerajaan pusat iaitu launching, maintenance and road grant. Ingat. 2 from state government, 3 from federal government. State government pays and equalization grants depend on its financial position and LG's deficit. Iaitu kerajaan negeri akan bagi equalization grant ini bergantung kepada kedudukan keuangan majlis daerah tersebut. Katakan untuk FPTB, dia banyaklah dapat pasal dia besar. Dan juga dia kerajaan negeri akan bantu mana-mana majlis daerah yang ada defisit dalam bajet. Defisit maksudnya dia ada banyak utang. Banyak expenditure pada income. Okay. The development grant pula, ini yang kedua. Tadi yang pertama ni equalization ni. Yang kedua development ni, pembangunan ni. Finances specific small projects such as drainage. Geran pembangunan pula kalau lah majlis daerah tu memerlukan kemudahan asas. Contohnya macam peparitan, rumah kedai,
food store lah, gerai-gerai makanan, pasar baru, nak lampu jalan dan sebagainya. Itu untuk pembangunan juga kerajaan negeri akan bagilah peruntukan. Contohnya yang bagi majlis daerah yang luar bandar, contoh Dapung ke, Jeli ke, Gomusang ke. Kalau perlu minta dengan kerajaan negeri lah. Ini bukan pinjaman, bantuan kewangan. Okey. Bagi kerajaan pusat pula, dia ada bantuan dari sudut Annual Equalization Grant. Tadi kerajaan negeri dah bagi, ni kerajaan pusat. Federal government give this grant to Peninsula LG, through state government. Dia akan bagi melalui kerajaan negeri masing-masing. LG in Sabah dan Sarawak tidak terima grant ini, since they are governed by their own LG Acts and Ordinance. Sebab mereka ada akta mereka sendiri. Berapakah pengiraan dia? Annual Equalization Grant is calculated on the basis of formula set by MHLG. Siapa yang tetapkan? Ministry of Housing and Local Government. KPKT yang akan tetapkan berapa yang perlu dibayar. Formula ini menggantikan previous method of allocating the annual grant to local government based on two criteria: total population and total revenue. Kalau dulu dia tengok kepada berapakah penduduk di majlis daerah itu dan juga berapakah income. Kalau zaman dululah. Dia pengiraan baru ni lebih kompleks lah. Ini awak tak payah kira lah. Ini serah pada dia lah kira. Banyak faktor yang menentukan. Kalau dulu dua tu saja faktor, iaitu total population dan total revenue. Tapi yang baru ni banyak lagi yang dia kira. Barulah adil pembahagian tu. Contohnya total population, population density, kepadatan penduduk pula. Population size pula, berapa besar ke kecil. Size of local authority, adakah majlis daerah tu besar ke, majlis perbandaran tu besar. Socio-economic development pula kawasan tu. Dan juga yang penting dia baru tambah juga adalah poverty rate. Berapa kadar kemiskinan situ. Kalau miskin, perlu dapat banyak jugalah. Ini cara pengiraannya lah, boleh baca lah. The ministry formula for calculating fiscal capacity ialah fiscal capacity equal to 8.9% kali dengan annual value plus admin revenue divided by 2. Bagi 2 pula. So 8.9% is the average national assessment rate, katakan. Okay. Ni daripada mana 8.9 ni? 8.9 ni average daripada purata cukai taksiran tadi yang kita tengok tadi, berapa persen tu kan. Ni tak payah kira lah. Ini sekadar pengetahuan you saja. Ini pengiraan baru, dia guna faktor-faktor ni yang banyak ni. Ini pengiraan baru. Pengiraan lama dia kira population dengan income saja. Sebab ni dia tambah poverty rate ni. Dia baru socio-economic development, dia tambah. Okey. Lagi kalau dapat bantuan daripada kerajaan pusat juga adalah development project fund. Ini untuk pembangunan lah. Katakan projek yang diluluskan oleh KPKT lah, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Contohnya untuk upgrade local government service. Contohnya infrastruktur. Contohnya macam majlis daerah Kuala Krai, dia dapat bantuan daripada KPKT, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, untuk buat bangunan baru pentadbiran dia. Bangunan lama dia buruk sangat. Dulu kena banjir teruk 2014. So dia buat dekat dengan nak pergi, kali perasan nak pergi ke Kuala Musang tu. Bukan Kuala Musang lagi, dekat Kuala Krai tu, dekat bangunan Kesedar, dekat dengan klinik. Klinik daerah. Okey. Nak kata klinik pun macam hospital juga lah. Tapi hospital kecil, bukan hospital besar tu. Hospital besar dekat Pehi. Okey. So dia buat bangunan baru. Dah siap dah. Saya tengok hari tu dah siap dah. Okey. Katakan nak sediakan social facilities, kebersihan, beli peralatan, recreation park, buat taman, dan juga projek pembersihan, incinerator untuk sampah dan sebagainya. Development grant, grant pembangunan untuk buat stesen bas, pasar, food court, kedai dan sebagainya. New and traditional village, kalau nak buat kampung baru lah. Ini bagi kawasan-kawasan yang nak pindahkan penduduk ke, ataupun kawasan pelancongan ke. Okey, launching grant. Launching grant ni adalah bagi
untuk restructure, katakan nak buat pembaharuan di sesebuah majlis daerah, upgrade facilities, nak beli peralatan ataupun nak beli alat-alat, macam KPKT pun dia beri juga lori sampah kepada setiap negeri, bagi negeri yang memerlukan. The grant is given outright to local government once it is restructured. Only one. Dia bagi sekali saja. Katakan majlis daerah macam nak buat restructuring. So dia pun nak bangunan baru, nak alat baru, lori sampah baru dan sebagainya. Dia boleh minta dengan kerajaan pusat. Dan kerajaan pusat akan bagi sekali lah, sebab dia panggil launching kan. Masa mula-mula saja. Masa mula-mula baru tu. Drain maintenance allocation. Ini bagi longkang, katakan untuk selenggara longkang. Road grant. Road grant ni untuk jalan. Untuk tampung jalan berlubang, nak buat jalan dan sebagainya. Non-federal roads are considered state road. Jalan bukan persekutuan adalah jalan negeri and are maintained by local government, dan di-maintain oleh local government. Kalau jalan negeri, minta dengan kerajaan negeri. Kalau jalan persekutuan, jalan utama tu, minta dengan kerajaan pusat. Contoh jalan persekutuan ni daripada KB ke Kuala Lumpur, tu jalan persekutuan. Daripada KB ke Kuala Terengganu, tu jalan persekutuan. Jalan utama, itu jalan persekutuan tu. Itu minta dengan kerajaan pusat. Tapi kalau jalan yang kecil-kecil sikit, jalan yang cawangan-cawangan tu, itulah jalan negeri, minta dengan state government lah. Dan kerjasama dengan JKR lah, sebab JKR yang jaga jalan tu. Sekarang ni dia dah swastakan Okey, dah swastakan. Sebab bukan JKR dah sekarang ni. Loans. Boleh pinjam untuk membiayai. Macam tadilah, pinjam daripada state government pun boleh. Bukan, pinjam daripada bank dan dapat kelulusan daripada state government approval. And total loan tak boleh lebih daripada 5 times the value of the current valuation list of local government, dan pembayaran semula tak lebih daripada 6 tahun loan tu. Tak boleh pinjam sampai 100 tahun ke, sehingga hari akhirat tak boleh lah. Maknanya cukai itu, satu adalah inelastic, dan kedua ialah cukai itu tidak di-revalued, iaitu tidak dibuat penilaian semula. Sebab terlalu lama dah cukai tu. Duk kutip cukai yang mengikut tahun 70-an, 80-an. Sekarang dah 2020. A lot of unnecessary expenditure. Contohnya, majlis daerah berbelanja kepada benda yang tak perlu. Untuk landscape, buat pasar, tapi tak ada orang sewa. Dia sepatutnya tanya apa rakyat nak. Apa yang rakyat nak. Local authorities have to provide better. Smaller council have no way to increase their autonomy since they are not in a position to get loan. Dah lah kecil majlis daerah ni, masalah-masalah yang dihadapi dah dalam aspek kewangan. Dalam majlis daerah tu miskin dah. Tak ada duit banyak dah. Lepas tu nak buat pinjaman tak boleh puluk. Lepas tu miskin sampai bila-bila. Majlis daerah tak maju. Local council have to undertake functions which are not their responsibilities. Contohnya duk cara parti pendatang tanpa izin, ataupun zaman edar CD dulu. Tak tahu awak sempat ke tidak CD. Sekarang ni semua online. Nak tengok cerita movie semua online. Zaman dulu dia jual CD. So zaman CD dulu, yang pergi buat rush untuk CD cetak rompak ni, macam CD daerah juga. Sebenarnya bukan tugas dia. Tu bawah KPDN KK. Kena buat kerja yang bukan tugas dia lah. Macam sekarang ni, majlis daerah sibuk dengan COVID-19, PKP yang itulah. Masa PKP yang itu. Pergi rush kedai dan sebagainya. Sedangkan asalnya bukan tugas dia lah. Tapi tugas tambahan. Lagi, high proportion of areas in property tax. Banyak orang tak bayar. People do not pay property tax ni kerana apa? They do not consider local government important. Dia kata, tak apa, tak bayar pun. Tak ada tindakan. Lepas tu lack of enforcement diri. Memang betul, tak ada tindakan. So dia tak nak bayar. Lepas tu no incentive for paying on time. Lepas tu kalau dia kata kalau bayar pun tak ada insentif. Tapi kalau dulu MPKB buat pertandingan. Bayar. Siap bagi kereta. Siapa bayar, dia buat cabutan petuah. Dapat kereta, dapat mesin basuh, dapat motor, dapat TV. Hadiah. Bagi iPad ke apa. Barulah orang bersemangat nak bayar. Bila bayar, bagi nombor siri,
dapat masuk jabatan bertuah. Kan? Dapat kapal terbang ko, kapal angkasa ko, contohnya. So, semua orang nak bayar. Accessibility and distance for payment dan juga jauh. Kalau duduk Gua Musa Jelin nak bayar jauh, nak pergi pejabat majlis daerah dia jauh. So dia tak boleh bayar. Ni sekarang ni tak ada alasan dah sebab boleh bayar online. Yang seterusnya ialah lack of proper record lah. Rekod tak ada. Bayar kau tak bayar, kau majlis daerah tak tahu orang ni bayar tak bayar. Itu masalah dia kot lah. Local government also have ada problem daripada rakyat, ada problem daripada majlis daerah tu sendiri. Lack of proper record ni problem majlis daerah. Local government also have problem in updating valuation of their properties since valuation of the properties is carried out manually. Buat secara manual susah nak update. Kalau buat secara sistematik maka dia senang untuk update. Tadi tu cukai tu. Adakah 5% tu masih sesuai lagi zaman sekarang? Adakah nilai 6% ataupun 5% tu masih sesuai dengan sewaan zaman sekarang ni? Toh kadar sewaan yang dia guna untuk tetapkan assessment rate tadi adalah yang 10 tahun lepas, 20 tahun lepas tu. Sepatut rumah tu sewa bukan lagi 600 sekarang ni. Sewa dah naik sampai 1000 tapi dia masih lagi cah cukai itu berdasarkan pada 600 tadi. Tu tak boleh. In most of local government, only the billing and the tax payment are computerized. Hanyalah cukai saja yang computerized. Dan juga bill. Okay. Ni pun masalah juga. Kalau tak ada proper record. Okay. Minimum services provided by local authorities and not aware of LG function. Ini pun dia juga. Orang petikai. Dia tak nak bayar sebab petikai. Macam dia ni kutip siapa pun nak malah bayar cukai. Collection method by local authorities are ineffective. Contohnya, tak ada inisiatif. Tapi sekarang ni kita tengok online ada. Lepas tu, majlis daerah ni, dia akan pergi tempat ramai orang. Kalau dulu ada Bazar Ramadan kan, dia pergi dekat Bazar Ramadan. Dia pergi dekat, shopping complex, musim-musim nak raya dah. Dia akan duduk situ, buka kaunter bayar zakat tu. Kaunter bayar cukai pintu, contoh. Bayar cukai, kaunter membayar saman parking, contoh. Ataupun bagi diskaun bayar parking. Diskaun saman parking. Macam polis buat saman polis, sama juga majlis daerah buat diskaun saman parking. 50%. Lack of personnel, tak cukup ke tangan. Lepas tu, lack of knowledge and information of rate assessment. Ia juga. Kurang pengetahuan tentang cukai pintu. Tak semua orang tahu. High cost of collecting rates in the rural area. Lepas tu, kalau majlis daerah luar bandar, contoh macam Jeli, Gua Musang, Dabung tu, ya, dia tak akan pergi ke rumah kutip cukai pintu tu. Jadi dia biar. Contoh. Saya tak kata dia orang buat macam tu. Saya kata, kalau kawasan luar bandar, maka possibility tu untuk tak bayar cukai tu lebih tinggi sebab duduk dalam pedalaman kan. Orang pun kesedaran kurang. Lepas tu, majlis daerah pun biar je lah. Apakah cadangan untuk mengatasi masalah-masalah tadi? Antaranya ialah improve assessment tax collection. Cara nak buat bagi insentif, bagi orang bayar awal. Hantar notis siapa tak bayar. Ubah minda masyarakat. Buat campaign kan. Sekarang ni kalau tengok dekat TV pun ada, radio pun ada. Campaign bayar cukai pintu, campaign bayar saman parking ke. Tampal lah dekat traffic light ke, buat banner tampal supaya masyarakat sedar bayar. Bagi tahu dekat tuk email masjid sebelum teboh tu, ya bayar belakang. Majlis daerah suruh bayar cukai pintu. Siapa tak bayar kita denda contohnya. Improve method of collection contohnya buka kios, dia ada kan dia pergi dengan van tu, atau dia buka booth. Ada juga. Buka booth dekat supermarket, buka booth dekat Bazar Ramadan contohnya. Local authorities to engage more rating personnel with good knowledge. Ataupun local authority tingkatlah knowledge pegawai-pegawai dia tu. Information and awareness program. Yang ni tampal banner lah. Bayar cukai pintu sebelum berapa hari bulan. Dapat diskaun. Reduce of cost through use of technology. Guna online payment. Sekarang ni semua ada APKB, semua bayar, boleh bayar. Yang lain tu boleh bayar lah. Boleh baca lah. Contohnya buat penilaian semula. Macam saya kata tadi, sewaan tu kalau 600 10 tahun lepas. Sekarang mungkin dah naik 800. Guna kadar baru lah. Ataupun more business oriented. Buat bisnes lah dan sebagainya.
Banyak lagi lah menggunakan teknologi ya. Privatized service. Banyak dah sekarang ni potong rumput. Banyak daerah tak buat dah. Tak cukup lagi tangan. So dia akan bagi dekat swasta. Dia akan bagi kontrak lah. Itu lebih jimat tenaga. Boleh baca ya. Ini contoh kempen. Siapa bayar awal dapat iPhone 6s. 3 pemenang. Voucher membeli belah. 20 pemenang. Hadiah utama wang tunai RM4,000 untuk setiap orang. Contoh cukai taksiran yang dibayar melalui JomPay oleh MBSA. Tarikh dia example lah ni. 1 Jun until 31 August. So siapa bayar awal dia akan dapat hadiah.